Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, nama saya Muhammad Amirul An-Nabi Zainal, kumpulan PPISMP ambilan Jun 2019. Baiklah, hari ini saya akan membuat pembentangan individu berkaitan dengan kursus pengantar jawi PIM 1054 dan pensyarah saya iaitu Tuan Haji Asri bin Mak Saman, sempena dengan perintah kawalan pergerakan. Pembentangan dibuat secara recording lah. Baiklah, tugasan yang telah diamanahkan adalah kami perlu membuat penulisan hot bagi perkataan peribahasa yang berkaitan dengan mufakat lah, dan seterusnya fokus utama dalam soalan pembentangan yang diberikan adalah bagaimana tulisan jawi itu memupuk permufakatan kaum bagi mencapai matlamat keseragaman bahasa dan bangsa. Okey, sebelum saya teruskan dengan pembentangan ini, saksikan video saya menulis hot. Saksikan. Okey, baiklah, setelah kita melihat video yang saya tulis jawi itu, jadi saya harap Ustaz puas hatilah hasil kerja saya. Jadi baiklah, berdasarkan video tadi, khot yang saya gunakan adalah khot nasakh, dan sebab saya pilih khot ni adalah, yang pertama adalah dia mudah dibuat. Dia mudah dibuat dan dia tidak kompleks seperti khot-khot lain seperti khot Dewani, khot Riqa'ah dan lain-lain lah. Dan yang kedua adalah menurut carian yang saya telah cari di dalam Mr. Google lah, saya dapati bahawa khot nasakh ni tersenarai dalam khot yang paling popular dan ataupun paling masyhur dalam dunia ni. Dia top 3 ke atau top 4 dah, saya dah lupa. Jadi yang seterusnya adalah khot ni kita banyak digunakan lah di tempat-tempat seperti kedai makan, papan tanda dan lain-lain lah. Okey, jadi daripada video yang kita lihat tadi, saya memilih peribahasa bagai au dengan tebing. Okey, sebab saya pilih peribahasa ni adalah yang pertama, dia menarik lah, dan peribahasa ni banyak digunakan oleh saya sewaktu di sekolah rendah dulu. Dan yang kedua adalah terdapatnya unsur alam semajadi, iaitu adanya tebing, adanya au tu. Kita lihatlah apa itu au, apa itu tebing. Okey, suka saya untuk menerangkan apa maksud peribahasa yang saya pilih itu. Baik, kalau kita belajar bahasa Melayu ni, bagai au dengan tebing ini bermaksud tolong-menolong di antara satu sama yang lain. Okey, tapi kita tahu tak apa itu au? Baiklah, au itu bermaksud dia bermaksud buluh atau bambu. Bambu ni dalam bahasa Inggeris lah. Okey, kalau kita belajar biologi, bambu ni ataupun buluh ni dia adalah satu tumbuhan berongga ataupun beruas.
berluas serta mempunyai batang yang keras, iaitu buluh lah yang kita selalu gunakan. Kita banyak gunalah untuk buat wow semua tuan. Okey, tebing. Tebing ni apa dia? Adalah tempat akar mencengkam. Okey, tebing ni kita banyak lihat di bukit-bukit, tepi sungai dan lain-lain. Okey, maksud yang tersurat daripada peribahasanya adalah tanpa sokongan cengkaman aur, okey, pasti tebing akan mudah runtuh. Ini adalah satu, kalau kita tengok logik pun, kalau tak ada tebing ni, dia macam tebing tu mudah runtuh lah. Maknanya berlakunya tanah runtuh, berlakunya bencana-bencana alam seperti banjir lumpur semua tuan. Okey, maksud keseluruhan bagi peribahasa yang saya pilih ni adalah bahasa dia merupakan bahasa kiasan yang bertepatan untuk menggambarkan sikap tolong-menolong dan menunjukkan hubungan yang akrab. Okey, baiklah, apabila kita menggunakan peribahasa ni, dia memberi kesan lah kepada masyarakat kita. Okey, yang antaranya adalah dia memupuk sikap tolong menolong dan bantu-membantulah. Contoh, kalau kita ada buat kenduri, nanti jiran datang menolong kita, jadi kita akan menggunakan istilah ni ataupun peribahasa ini dalam ataupun dalam situasi yang ditunjukkan oleh jiran-jiran kita lah, iaitu dalam aktiviti merewang, iaitu yang digunakan oleh orang-orang kampung, itu merewang. Merewang tu adalah gotong royong lah untuk menyiapkan satu majlis kenduri tu. Okey, yang kedua adalah dia memupuk semangat kejiranan. Okey, contohnya apabila kita melihat jiran dengan jiran yang lain dapat tolong menolong apabila jiran yang kita ada itu berada dalam kesusahan. Okey, yang ketiga adalah ia memupuk perpaduan rakyat. Okey, melalui perpaduan rakyat ini dia dapat melahirkan negara yang aman dan harmoni. Okey, jadi jelaslah bahawa peribahasa yang saya pilih ini iaitu bagai aur dengan tebing. Dia berkaitan dengan permufakatan. Tajuk kita adalah permufakatan. Okey, jadi saya pilihlah peribahasa ni. Okey, oleh itu suka saya untuk menerangkan apa itu maksud muafakat. Okey, muafakat ni bermaksud menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, muafakat ni dia bermaksud seia dan sekata. Okey, seia dan sekata, kita faham kan? Okey, menurut Kamus Pelajar edisi kedua pula, ia bermaksud persetujuan atau setuju. Jadi apa yang kita dapat fahami melalui peribahasa ini, melalui maksud muafakat ini, ia adalah satu perbuatan yang mampu melahirkan kesefahaman antara satu sama yang lain apabila melakukan perancangan. Perancangan di mana berlakunya persetujuan di antara dua pihak. Okey, jadi kita kembali kepada fokus kita, itu Jawi dapat memupuk permufakatan di antara kaum dan dapat mencapai matlamat keseragaman bahasa dan bangsa. Okey, baiklah, kita melihat kerajaan kita telah banyak usaha yang telah dilakukan dalam memartabatkan tulisan Jawi ni. Adalah antaranya ialah dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Okey, sekolah-sekolah jenis kebahasaan lah dalam subjek bahasa Melayu kan. Walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran, tetapi alhamdulillah Jawi ini dapat dikenali oleh masyarakat yang berbilang kaum. Okey, itu sebab sikit lah antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memartabatkan Jawi dan dapat diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat yang berbilang kaum. Okey, seterusnya, jadi untuk kembali kepada fokus utama kita, iaitu yang kita dapat soalan ini adalah bagaimana tulisan Jawi memupuk permufakatan kaum bagi mencapai matlamat keseragaman bahasa dan bangsa. Yang saya faham adalah bagaimana Jawi itu sendiri, bukan usaha orang lain, tetapi Jawi itu sendiri yang dapat memupuk permufakatan. Macam tu. Jadi saya bahaskan benda ni dengan mengemukakan beberapa perkara yang istimewa yang ada pada Jawi tersebut yang dapat melahirkan keseragaman bangsa dan bahasa itu. Okey, yang pertama adalah seni khot. Okey, seni khot ni apa dia? Seni khot ni adalah tulisan yang jenis tulisan ataupun tulisan yang Jawi tersebut. Kita faham macam tu lah. Jadi Jawi ni bukan semata-mata tulisan, tetapi ia mempunyai seni yang tersendirilah
Itu menunjukkan keistimewaan Jawi ni. Okey, melalui seni khot ni dia dapatlah menarik minat kaum lain untuk memahami ilmu yang berkaitan dengan Jawi. Jadi kaum lain dapat rasa, uish, aku nak belajarlah Jawi ni. Uish, menariknya Jawi ni. Jadi dia akan rasa macam itulah. Jadi daripada situlah orang-orang yang kaum lain bukan berbangsa Melayu, dia akan bertanya kepada orang-orang Melayu untuk mempelajari ilmu tersebut. Di situlah berlakunya permufakatan di antara bangsa dengan bangsa yang lain, iaitu bangsa Melayu dengan bangsa sama ada Cina, India dan lain-lain lah yang kita dapat yang terdapat di Malaysia ini. Okey, yang seterusnya adalah ia mempunyai banyak kaedah yang pelbagai, Okey, kaedah tu macam mana? Kaedah ni dia macam-macam lah yang kita pelajari dalam Jawi ni. Dia banyak panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kaedah cara penulisan itu sendiri. Contohnya adanya diftong, adanya kaedah rama, kaedah kaga dan macam-macam lah. Di situ menunjukkan bahawa uniknya Jawi ni sehingga kita dapat melahirkan satu ilmu yang dapat dibukukan dalam sebuah buku yang dapat menarik minat orang lain untuk mempelajari ilmu tersebut bagi mereka mahir dalam tulisan Jawi itu sendiri. Bukan orang Melayu sahaja, tetapi orang-orang lain lah seperti bangsa India, Cina dan Khadazan dan lain-lain di Semenanjung Malaysia ataupun Sabah dan Sarawak. Okey. Yang ketiga adalah Jawi ni dia hanya ada pada bahasa Melayu itu sahaja. Okey, kalau kita membezakan di antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kita dapat lihat bahawa bahasa Inggeris menggunakan satu tulisan sahaja, tetapi kalau bahasa Melayu dia mempunyai dua tulisan. Di situ wujudnya satu bahasa, dua tulisan. Okey. Di situ dapat melahirkan orang lain dapat melihat bahawa uniknya Jawi ni, sehingga mereka nak belajarlah, insya-Allah. Kan? Jawi yang terakhir adalah bagaimana tulisan Jawi tu dapat mengumpuk tu. Okey, yang terakhir adalah Jawi adalah apa? Adalah tulisan ilmu. Yang ni kita dapat lihat bahawa ilmu ni macam mana? Kalau kita lihat dari segi keistimewaan atau keunggulan Jawi itu sendiri, ia banyak digunakan dalam pelbagai bidang lah pada zaman-zaman dahulu. Apa yang kita tahu bahawa tulisan Jawi ni telah lama digunakan hampir 1000 tahun. Ini dibuktikan dengan perjumpaan batu bersurat di Terengganu lah. Itu menunjukkan bahawa lamanya Jawi ni sehingga digunakan dalam pelbagai bidang lah seperti hukum kanun Melaka, undang-undang Johor, Kedah, Pahang dan lain-lain lah. Sehingga menunjukkan keistimewaannya Jawi ni, betapa tuanya Jawi ni. Okey, ulama dulu pun banyak menggunakan tulisan Jawi dalam kitab-kitab mereka. Banyaklah kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab Jawi ni yang kita belajar di masjid-masjid, di pondok-pondok, menggunakan tulisan Jawi lah, kan? Tapi yang kita lebih kenal yang menggunakan tulisan Jawi ni adalah Kitab Kuning. Kitab Kuning. Baiklah, habis dah celotehan saya ataupun pembentangan saya ni. Jadi kesimpulan yang dibuat daripada yang saya bentang tadi bahawa kita kenalah menghargai tulisan Jawi ni sebab ia merupakan warisan bangsa kita dan ia amatlah penting untuk dikenali oleh generasi yang akan datang. Jadi dengan adanya tulisan Jawi ni, dia mampulah memupuk permufakatan. Kalau kita lihat isu semasa di mana kaligrafi Cina dapat memupuk permufakatan, takkan Jawi tak boleh? Macam itulah, kita kena fikir sejenak, kita kena muhasabah diri dan kita kena membuat banyak mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan tulisan Jawi ni. Kita dapat melahirkan rasa cinta terhadap Jawi ni. Kalau kita dibandingkan dengan tulisan Rumi ni telah digunakan baru tak sampai 50 tahun ataupun telah lebih 50 tahun lah. Kalau Jawi ni melebihi 1000 tahun. Itu menunjukkan keistimewaan Jawi ni.
dan mempunyai banyak sejarah lah tulisan Jawi ni, sehingga tulisan Jawi ni kan diambil daripada tulisan Al-Quran, pengaruh daripada bahasa Arab lah. Okey, saya tak nak cakap pada. Okey, sekian daripada saya. Saya Muhammad Amir An-Nabi Zainal, kelas PAI 3. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.